Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni untuk Real Rich Budget Planner ataupun dalam cash flow cantik pun ada. Kita nak cakap pasal hutang lah. Okay, so ni chapter hutang. So, chapter hutang dalam budget planner. Untuk Real Rich kita ada yang ni. Okay, so kita tracker untuk jadi debt free. Okay, so yang ini kita akan terangkan dalam another video. Tapi hari ni saya nak cakap pasal page ini, mindset shift. Kita kena ambil tahu pasal hutang kita dan ada azam. Kalau kita ada azam untuk jadi debt free, okay, so kita kena prepare mindset lah. Okay, dah tulis dengan lengkap. Sebagai contoh, anda boleh tengok contoh ni. Tapi anda hanya perlu jawab soalan-soalan ini. Kenapa being debt free is important? Kenapa nak jadi bebas hutang ni penting untuk kita? Bila saya lihat diri saya debt free, okay, apa yang, kalau kita nak debt free, it's not that easy. Kita kena ada willingness, kena ada usaha yang kita willing to do. And then how will I feel? So important untuk kita imagine perasaan kita bila kita dah tak ada hutang ni. Okay? Alright. So my debt plan ni adalah kita nak buat satu timeline lah. Okay? Kita nak buat timeline. Kalau my idea ialah kita buat timeline. Okay. So kita bukan boleh setahun 2 tahun lah untuk tidak berhutang ni kan. So, kita kena ada timeline. So, umur kita sekarang berapa? Let's say, okay, 40 lah, 40. Okay. So, anda boleh buat lah. So, katakan this is your, kita age span 73 macam tu. Let's say lah sampai 80 Okay. So, apa yang penting kat sini kita nak buat ialah kita nak tengok dekat mana kita bersara. Okay. 60 Okay, so kat sini dah bersara. Alright. So, important points yang penting ialah kita nak tengok rumah kita habis bayar kat mana. Because surprisingly, ada je kita habis rumah after kita bersara. 65 baru habis. For example 65 ni baru habis bayar rumah. Loan habis bayar kat sini. Loan rumah habis. Alright, so kita nak tengok dulu. And then maybe loan kereta kat sini 45. Car loan habis. Okay, so ada ke contohnya 50 kat sini personal loan. Kita tulis je lah contoh-contoh ni. So ini kalau kita ikut normal way. Cara, maksudnya kalau kita bayar ikut bank punya monthly tu, kita akan habis kat sini. So bila kita tengok macam ni, kita suka ke tak suka? Rasa anxiety tak? Dah habis bersara tapi still kena bayar rumah until 65. Okay, so logik ke tak logik? Dia bukanlah logik. Apa perasaan anda? Anda suka ke tak suka? Ataupun sekarang masih belum terlambat untuk kita tukar timeline kita ni. Kita berusaha ke arah tukar timeline tu. Okay? So, kita nak rumah habis sebelum bersara ni. So, let's say rumah kita nak letak kat sini. 58 dah habis. Dream rumah habis bayar. Okay? So, kita nak dekat situ. Lepas tu, car loan ni, personal loan ni. Car loan okay. Car loan you rasa macam alright, tak ada masalah. Settle je. Ikut installment. Tapi personal loan ni, kalau lah personal loan tak ada, bolehlah bayar habis rumah awal. So, personal loan ni nak anjak lagi ke depan. So, you kira-kira, macam mana kita nak kira-kira, nanti kita akan cerita balik. So, yang ini you nak anjak ke sini. Personal loan. Okay? So, maksudnya, dalam masa 5 tahun lagi, you dah settle car loan, you dah settle personal loan. Dan disebabkan you settle dua ni, okay, duduk diam-diam,
bayar ekstra pada rumah. So rumah pun boleh habis bayar sebelum bersara. So that is my debt plan. Your debt plan lah, apa yang anda nak. Okay. So kalau kita tak buat, dia jadi macam ni. Kalau kita tak buat apa-apa, dia jadi macam ni. Okay. So 5 tahun ni satu jangka masa yang panjang lah. Biasa orang lepas bersara nak enjoy, tapi mungkin kita still ada loan rumah, jadi kita rasa macam sesak nafas sikit. So kita plan dari sekarang, anjatkan ke depan. Plan kena datang dengan tindakan lah. So willingness. Okay. Alright. So bolehlah tulis kat sini. Willing to do. So willing to do ni banyak lah. Willing to do ni. Okay. Alright. So page ni, sebenarnya nak page ni je nak cerita hari ni, tapi kita cerita page depan tadi, tak apa. So lepas kita dah ada mindset shift tu, kita dah rasa macam InsyaAllah rasa memang boleh lah nak habiskan loan awal ni. Perkara pertama kita buat ialah kita kena senaraikan semua hutang-hutang kita. Kita kena berdepan dengan hutang-hutang kita. Kena berdepan dengan hutang-hutang kita. Kadang-kadang kita rasa takut kan. So now is the time kita nak berdepan dengan hutang-hutang kita. So letaklah kereta apa, balance berapa. Ni ada tak contoh lah, 23,000 lagi interest. Interest ni check je dekat online berapa lebih kurang. So sebulan bayar 220 macam tu. Okay. So anda boleh letak lagi berapa tahun lagi, baki dalam 40 berapa, let's say 50 bulan lagi, 50 bulan. Okay. Kalau anda tak ada banyak hutang, anda buatlah 2 ni, 2 ke 3 contoh macam tu. So yang ini hutang personal loan. So tulis emosi anda ni kat sini contoh. Kesilapan saya. Okay, tak nak ulang dah. Boleh je, tulis je anything we want, apa yang kita nak tulis kan. So personal loan baki 40,000 sebagai contoh. Interest berapa Okay, so bulan-bulan berapa? Katakan 1,200. Bila nak habis? Okay, tak habis-habis. Alright. So okay, apa lagi? Anda boleh tulis ini bank apa, contohlah ini bank apa. Okay. Alright. Apa saja info letak dalam ni. Boleh. Okay, so lagi rumah lah mungkin. Okay, rumah. So rumah ni yang tadi kita kata habis umur 65 tadi. So contoh so loan until 65 years old. Okay. So balance berapa? Okay. Bulan-bulan berapa? Okay. Masa beli berapa? Bila OPR naik berapa? Semua ni masa ni lah kita nak ambil tahu. OPR pertama 3%. Lepas tu berapa? Okay. So minimum payment berapa? Minimum berapa? Alright. Okay. So dengan bila kita dah tulis semua ni, sebenarnya kita nak tahu baki So katakan sini baki lah, kita buat 500,000. Banyaknya 250,000 sebagai contoh Okay, 250,000. So sebagai contoh, anda buat semua ni Anda total up. Total up berapa tadi? 59213. Okay. So 313 ni bila dia dekat anda punya debt thermometer, dia jadi 313 kat sini. Okay. Ataupun anda tak nak ambil rumah ni, sebab rumah ni yalah dia lama kan. So anda kata anda nak settlekan consumer loans. So anda nak ambil 2 ni je, 63,000. So anda boleh buat thermometer ni sebagai benchmark 63,000 je. Ataupun target anda tahun ni, anda nak settlekan sebagai contoh half car loan sahaja. Boleh juga. Ataupun kat sini adalah anda punya, kalau contohlah orang ada yang credit card So ni credit card 12,000 sebagai contoh So anda thermometer ni anda nak yang tahun ni je, target anda tahun ni je. So thermometer ni adalah 12,000. So anda boleh kira lah berapa senggat. Okay, so tulislah keazaman anda kat sini, page ni sebagai contoh. Ini adalah buatlah credit card. Okay, so macam-macam boleh buat Ini sebagai contoh je lah. Saya nak pay as much. Masa anda bersemangat ni, tulis sahaja.
Okay. At least sebulan 500 a month extra. So anda kira jika 500 sebulan extra, berapa yang anda boleh settlekan? Berapa lama anda boleh settlekan? Alright. Okay, boleh? Okay. So apa sahaja tulis dekat sini. Ini adalah idea anda nak menyetlekan hutang ini. Okay. So ataupun anda boleh buat yang betul-betul punya. So katakan anda buat jadual lah. Contoh kita buat jadual lah. Katakan kita dah mula. Kita dah mula. Anda boleh buat jadual yang payment anda yang betul-betul. Ataupun sebenarnya jadual ni boleh je lah guna dekat sini. Kat sini. Ni sebagai contoh kita dah buat. Okay. So mana-mana pun boleh. Ataupun anda buat contoh 500 ni jangkaan anda bila akan habis. Okay. Anything, make it fancy. Okay. Lepas tu kat sini sebenarnya sama juga apa-apa cara anda nak buat idea anda. So sebagai contoh kalau ni anda nak settlekan. Kalau 5 years settle. Okay, tapi ada tapi dia. Tapi sebagai contoh actually nak tukar bigger car, family car. So apa yang kita boleh buat kat sini? So maksudnya macam mana kita nak tukar to a family car, walaupun kalau ni ada 5 years settle lagi. So maksudnya sama ada tukarlah swap kereta kan. So maksudnya dekat point berapa anda nak, point bila anda nak tukar tu. So now is 2023, 2024. Maksudnya this is your idea kat sini. Say 2025. Okay, family car. Okay, apa? Sebagai contoh, range harga. Range harga berapa? Okay, why you need this? Sebab 2025 ni dah keluar anak nombor 3 sebagai contoh. Okay. So anything boleh dekat sini. Alright. Actually your idea lah. You dah bincang dengan your spouse. Kita tulis lah benda yang kita dah bincang ni. Kita tulis sebab apa kita tak nak dah bincang lagi sekali. So whatever, kita boleh terus refer ke sini. Alright. Okay, faham Very easy. So ini pun sebagai contoh. Okay. Anything sebenarnya kita tak perlu fancy pun. Kita boleh tulis ikut gaya masing-masing lah. Alright, so okay, so this is the tracker. Especially bila anda bayar extra tu, anda perlulah ada tracker tu. Anda perlu track extra tu kat mana. Sebab mungkin extra tu tak consistent every month. Okay, so kalau kita nak gabung, target habis bayar 58 tahun. Okay, so motivation apa? Nak habis sebelum bersara. So starting balance tadi berapa? Alright. So apa idea anda untuk rumah ni? Okay, so bayar extra. So anda nak cari info dulu tentang bayar extra. Boleh buat kat sini. Info rumah bayar extra. Sebab bayar rumah extra ni kadang-kadang dia tak jadi tau. So sebagai contoh, anda menggunakan bank apa? Bank M sebagai contoh So anda katakan 1 bulan 11 2023 cuba bayar extra 200 kepada bank. So anda nampak ada tak perubahan baki kepada principal. Panjang cerita dia pasal rumah ni, okay. Tapi saya nak bagi anda idea je lah. So bila anda check balik pada 1 bulan 12 2023, sebab dia usually akan ambil masa tau reflect dia the next payment due kita. Anda bayar extra ni ada tak perubahan pada principal? Maksudnya kat sini baki principal anda katakan 250,000 tadi. Anda bayar extra 200. Patutnya principal anda turunlah 248 bersama dengan yang extra tadi. Tapi bila anda check tak ada turun. Sebagai contoh lah So kat sini kita boleh buat kita punya research lah pasal nak bayar rumah extra ni. So kalau anda boleh research, anda research EPF, kelebihan ambil EPF, akaun berapa, semua ni kalau boleh kita buat research sendiri.
berapa kali nak bayar, so macam mana payment dia, macam mana nak keluarkan, info dulu. Okay, info dulu on macam mana nak bayar home loan extra. Okay, kita boleh guna page ni untuk tu lah. Lepas tu cuma dalam sisi, okay, cuma dalam sisi kita page ni, page rumah ni dia dekat belakang okay, dia dekat belakang. So anda boleh tulis juga kat sebelah sini. Okay, alright. So home loan extra tadi samalah, contohnya macam you bayar extra 200, so you kali lah ni macam tu. Okay, 200, satu ni 100 sebagai contoh. Okay, so itu sahaja untuk bahagian hutang. So 2 minggu ni pada hujung bulan 11, hari ni 15 bulan 11 2023, kita memang topik hutang di Instagram saya, Nafisah Amran, Instagram saya. So saya akan save highlights. So lagi banyak lagi kita nak bincang pasal topik hutang ni. Hari ni saya nak cerita macam mana nak isi this budget planner, my budget planner ni. Okay, so itu dia. Thank you so much. Jangan lupa buat. Alright.